Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Hurul Langat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Speaker. Kita ada perancangan besar dan jauh seperti wawasan negara. Kita ada rancangan Malaysia yang mengambil masa 5 tahun dan kita ada perbahasan bajet setahun sekali. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin negara kita ini mempunyai pandangan yang luas ke hadapan untuk membina negara. Tapi apa yang berlaku ketika kita sibuk dengan COVID-19 ini, saya percaya mereka juga sibuk dengan lompat parti, sibuk takut hilang jawatan menteri dan GLC atau penasihat bertaraf menteri, gagal melihat masa depan negara. Apabila kita bertanya kepada pemilik kedai runcit, mengapa harga mahal? Mereka menjawab bekalan kurang. Kemudian ditanya kepada pengusaha dan petani di ladang, mereka menjawab tiada pekerja asing kerana telah balik negeri dan kos mengambil pekerja semakin mahal. Apakah rancangan jangka panjang Malaysia untuk menyelesaikan isu harga dan keselamatan makanan ini hanya cantik di atas kertas sahaja? Atau hendak menambah lagi import makanan dari luar? Tidakkah kita ambil pengajaran ketika wabak melanda hampir-hampir menjadikan krisis makanan menjadi sangat serius apabila terlalu berharap kepada makanan yang diimport? Walaupun dalam rancangan Malaysia ke-12 ini dikatakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan program TVET akan diperkasakan, apakah perancangan kerajaan untuk menggalakkan generasi muda menceburi bidang pertanian dan penternakan? Antara kementerian masihkah tiada keselarasan tentang perkara ini? RMK12 dinyatakan akan menambah baik kesiapsiagaan dan kawalan sempadan melalui pembinaan Bear Base di Bintulu. Tetapi tidak diperincikan sama ada skuadron apakah yang akan beroperasi di sana. Apakah akan ada penambahan skuadron jet pejuang baru di Bintulu atau masih kekal 6 skuadron dengan hanya beberapa buah pesawat Hawk di Labuan. Ruang udara Sabah dan Sarawak yang lebih luas dari Semenanjung sebenarnya mudah dibolosi musuh kerana tidak cukup jet pejuang yang mengawalnya. Datuk Speaker, seperti yang dinyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini minggu lalu, jet pejuang MB339 Amaki yang diperolehi pada 2009 sepatutnya ditamatkan perkhidmatannya pada 2028, panjang lagi. Tetapi terpaksa dilakukan penamatannya lebih awal. Bukankah ini satu pembaziran wang rakyat? Mendapatkan teknologi untuk pertahanan udara negara bukan seperti membeli mainan anak di pasar malam. Bagaimana pula status markas wilayah Laut 4 TLDM di Sarawak? Apakah kapal perang kita seterusnya turut dibekalkan oleh abang besar? Sebelum PKP 2.0, pencerobohan kapal-kapal asing ini dilaporkan kepada saya bukan oleh TLDM atau APMM, tetapi oleh nelayan-nelayan dan pekerja pelantar minyak Malaysia yang sering melihat kapal-kapal luar memasuki perairan negara. Habis semua sumber laut kita dijarah. Di darat lain ceritanya, di laut ikan-ikan kita pula dicuri sewenang-wenangnya. Setiap perolehan aset ketenteraan yang mahal perlu bebas ketirisan, rasuah dan bukannya diserah kepada kroni bulat-bulat. Rakyat memerhati serta menilai dengan apa yang berlaku. Rasuah, ketirisan berlaku dan berselindung rahsia keselamatan negara. Dan ini yang telah menyebabkan pertahanan negara kita menjadi bocor disebabkan oleh kecuaian dalam pengurusan itu. Apabila COVID-19 melanda, saya nak cadangkan kor kesihatan askar wataniah ditambah serta diperbesarkan. Sepatutnya lebih ramai orang awam dilibatkan dan dilatih dengan ilmu kesihatan oleh ATM. Staf-staf hospital swasta boleh menyumbangkan seorang dua pekerja mereka secara sukarela untuk sama-sama berkhidmat kepada negara jika wabak kembali mengganas. Saya mungkin tertinggal atau tak nampak, tetapi dalam MK12 ini saya tak perasan mengenai Angkatan Pertahanan Awam APM. Saya nak cadangkan JPA menambah keanggotaan tetap APM. Tetap berpencen dan bukannya menambah sukarelawan sahaja. Semua kerja sepanjang wabak daripada menghantar bakul makanan, menjaga PPV, sampailah kepada menyemadikan jenazah dibuat oleh APM yang lengkap dengan PPE.
Tapi risiko bagi yang melakukan semua ini hanyalah sukarelawan yang dibayar RM8 sejam. Saya tidak nafikan kehadiran teman-teman PTD dalam jabatan ini penting, tetapi janganlah sampai menutup pintu untuk kita mengurus ahli-ahli APM yang bekerja keras di bawah sana. Sedikit mengenai kesihatan, memandangkan pandemik akan menjadi endemik serta pembukaan sektor ekonomi dan sekolah, kit ujian kendiri akan menjadi keperluan penting dalam kehidupan kita. Kita diberitahu kerajaan sedang mengkaji sama ada harga kit ujian kendiri boleh dijual pada harga mampu milik di masa hadapan. Pada masa ini terdapat 18 syarikat yang disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Apakah jumlah syarikat ini akan ditambah dan harga dapat terus dikurangkan? Jentera penerangan kerajaan harus memainkan peranan yang lebih agar mereka yang belum divaksinkan merasa yakin, sebab kita berkempen untuk pastikan seberapa ramai rakyat Malaysia dan penduduk di negara ini dilakukan proses vaksinasi. Tetapi ada yang mengecualikan diri. Apakah peranan kerajaan untuk meneruskan memberikan penerangan kepada mereka, penjelasan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka dan memastikan mereka tidak rasa mereka didiskriminasikan? Kemarahan mereka, kerajaan perlu bertanggungjawab. Janganlah peruntukan dibayar untuk cyber trooper untuk tujuan politik 24 jam dan gagal memberi penerangan kepada mereka yang perlukan penerangan di luar sana. Saya mengharapkan rancangan Malaysia yang ke-12 yang kelihatan cantik dan menarik ini, kami menyokongnya. Tapi kebimbangan saya, apakah pelaksanaannya? Apakah kita akan membiarkan lanun-lanun dan perompak melihat peluang-peluang untuk merompak dalam rancangan Malaysia ke-12 ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ulul Langat.